Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam ceria. Semalam Anjang pergi ke Pesta Buku Antarabangsa di WTC Kuala Lumpur untuk pergi ke booth Pak Latif. Anjang nak beli buku, jadi marilah kita tonton bersama. Jom. Semalam 9 bulan 6 2022 Anjang berpeluang ke WTC. Dulu nama dia PWTC, sekarang disebut WTC. Ke booth Pak Latif. Pak Latif penulis novel Islam yang terkenal. Booth dia di tingkat 4. Nombor je 4041 hingga 4044. Alhamdulillah dapat jumpa Pak Latif. Pak Latif sibuk nampaknya kerana yang beli buku dengan Pak Latif ni akan minta tanda tangan Pak Latif dan nak bergambar dengan Pak Latif. Dan jangan dapatlah tengok suasana ni, memang ramai sangat orang. Nanti kita boleh tengok kat video ni, orang datang ke pesta buku ni setelah Covid ni. Jadi orang macam keluar dari tahanan lah katnya. Ramai dengan keluarga macam berehlah lah. Kalau di muka pintu masuk ke WTC ni, dengan ada food van kat situ, lepas tu ada ruang dia buat macam benteng untuk makan. Jadi rehlah lah. Dan jangan datang pun tengah hari. Ini buku-buku di gerai Pak Latif. Eloklah kita datang, kita support Pak Latif. Pak Latif membawa novel-novel yang berasaskan sejarah Islam. Untuk kita baca tu, kita dapat rasa suasana tu ikutlah peribadi yang beliau ceritakan. Jadi ni 50% diskaun bagi yang beli 5 buah buku ke atas. Anjang pun membelik-belik lah nak membeli buku ni. Jadi sambil tengok suasana tu lah, Anjang tak pergi tempat lain, pergi terus ke booth Pak Latif je, kerana banyak sangat. Jadi memang niat tu nak macam nak pergi sekali lagi je. Ada lagi ni kan. Jadi siapa-siapa yang tak pergi tu, eloklah tengok pesta buku ni kan, daripada kita hari-hari menghadap skrin je. Kenalah buka kitab balik, buka buku balik. Okey, jom kita tinjau. Jadi novel ni dia ramai peminat dia. Peminat dia ramai. Genre novel ni, dulu Anjang kecil-kecil minat cerpen, cerita pendek. Novel nak baca tak habis-habis, yang tu yang malas sikit tu. Tapi dia memang ada peminat sendiri. Cuma malangnya tuan-tuan perempuan sekalian, banyakkan novel-novel kat pasaran ni cerita cinta. Cinta tu lah, cinta ni, cerita monyet ni, macam cinta lah. Cinta Allah ni kurang. Kalau ada cinta Allah pun serik-serik juga cinta-cinta yang lain-lain tu. Juga banyak juga novel-novel yang menggunakan bahasa-bahasa yang ni lah, tak membantulah kan atas perkembangan pendidikan anak-anak kita ni kan. Jadi novel Pak Latif ni, walaupun ada pihak yang mempertikaikan bila dia menggunakan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan orang besar Islam kan, ataupun Nabi-Nabi Rasul-Rasul ke, tapi sebenarnya atas nama pendidikan kan, memang mudahlah diresapi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Latif. Bila kita baca tu, kita terasa kita bersama
dalam peribadi-peribadi yang ditampilkan dekat dalam karangan Pak Latif ni. Patutlah kita kena ambil yang positif lah apa yang Pak Latif buat ni. Dan bagus sebenarnya kan, supaya kisah sejarah tu memang melekat di hati, di kepala pemikiran anak-anak kita semua, supaya lebih tahu sejarah yang berlaku tu macam mana suasananya kan. Sebab kita kalau tak kenal sejarah kita, memang kita akan teruk lah kan. Orang yang tak kenal sejarah ni, dia tak boleh nak bina sejarah. Dia ikut dia apa yang berlaku keliling dia, akhirnya dia pun tak tahu jati diri dia, keturunan dia, agama dia yang dahulu hebat oleh pejuang-pejuang dahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Yang jadi kita ni sekarang semua orang berkiblatkan, maaf cakap lah, barat kan. Semua yang datang dari barat semuanya dikatakan elok. Yang dari Islam tu ramai yang momok-momokkan, yang pandang rendah, yang kata macam-macam kan, kolot lah sebagainya. Kita ambil contoh jilat jari kan. Jilat jari ni kalau kita pakai atas nama sunnah lah kan, kita nak makan sampai jilat jari, kerana sunnah Rasulullah tu makan jilat jari. Jadi yang tak suka dengan Islam ni cakap macam-macam lah kan, pelahap lah, kebulok, makan jilat jari, pengotor jilat-jilat jari ni kan. Kita ingat kat Turki ni, kalau kita makan guna tangan ni, kalau yang didikan sekular tu, dia jijik dengan kita. Ya Allah. Tetapi datang produk dari barat, lazatnya, sedapnya hingga menjilat jari, boleh pula. Semua beratur, berebut kalau rumah terbuka. Maaf cakap lah kan, berebut kan, makan hingga menjilat jari, yang tu tak apa. Jadi cantik lah apa yang diusahakan oleh Pak Latif ni untuk membawa seluruh pembaca-pembaca ke arah menghayati kehidupan tokoh-tokoh Islam kan. Malah bukan tokoh-tokoh Islam ni, Pak Latif tulis semua orang. Kita boleh mengambil iktibar kan. Kalau orang tu membawa sesuatu yang merosakkan masyarakat pun Pak Latif tulis juga, supaya kita faham kan. Jadi saya seronok lah baca buku-buku Pak Latif ni, walaupun tak banyak lagi baca, ampun ya Allah. Jadi dekat sini banyak syarikat-syarikat yang mengeluarkan macam-macam produk, yang buku-buku, nama pun Pesta Buku. Jadi yang ada masa beberapa hari lagi, ialah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kunjungi yang ada di sekitar sini lah, ataupun yang mampu datang ke sini, elok kita datang. Pak Latif kata bulan depan dia ada Pesta Buku di Seremban, lepas tu ada Pesta Buku di Selangor. Semua tu 10 hari. Jadi mari kita alihkan minat anak-anak kita ni bukan saja pada gadget-gadget je, tapi baca pembacaan-bacaan yang bentuk fizikal macam ni, yang bentuk buku ni, untuk dia lebih mesra buku, mesra bacaan, mesra bahan-bahan yang bagus-bagus ni, InsyaAllah lah kan. Jadi itu saya bawa tuan-tuan sekalian tengok suasana di Pesta Buku ni. Mudah-mudahan kita dapat lihat suasananya, dan kalau sempat kita datang lah kan, masa masih ada lagi. Tapi memang sesak lah saya nak pergi tu, jam. Kerana memang orang ramai sangat kan, mungkin kita pasti cuti sekarang. Jadi jom kita tonton seterusnya. Membaca ni penting tuan-tuan sekalian kan. Sebab tu ayat Quran yang pertama Allah turunkan tu bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacalah ataupun bacalah, Iqra, bacalah kamu kan.
dengan nama Tuhan kamu. Bismi rabbikal ladzi, yang menjadikan, yang menciptakan, yang maha mencipta. Di awal-awal Tuhan turunkan wahyu dah cerita tentang membaca ni kan, ataupun mencari ilmu. Tapi Tuhan kaitkan dengan Bismi rabbik, dengan nama Allah. Jadi nak cari ilmu, yang dari ilmu tu dah datang pembangunan ataupun datang pengetahuan macam-macam, dan di situ datang kemahiran-kemahiran, datang pembangunan dan kemajuan, kemodenan dan sebagainya. Semuanya kena bermula dengan Bismi rabbik, dengan nama Tuhan kan. Kena buat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Jadi nak membangun ni yang berasaskan ilmu ni, Allah yang suruh, tetapi Allah suruh dengan nama Tuhan. Sebab itulah dalam menuntut ilmu, kena betul-betulkan niat tu, betulkan niat, tempatkan niat tu untuk Allah, kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kalau kerana Allah, insya-Allah tak timbul soal-soal yang lain yang kita takut-takutkan. Takut tak dapat rezeki, takut tak dapat jawatan, takut tak dapat kerja ke tak. Yang itu Tuhan dah tentukan. Kita usahalah cari sebab kan. Tetapi sebenarnya rezeki kita ni Tuhan dah tentukan. Cuma cari ilmu, buat yang lain-lain tu semua kena kerana Allah kan, bukan kerana yang lain. Bukan belajar tu kerana sijil, bukan belajar tu kerana supaya nampak alim, supaya yang lain dah. Tidak. Tapi belajar tu kerana Tuhan suruh, Allah suruh belajar kan, Rasul suruh belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib kata setiap orang muslim, lelaki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Jadi bacalah, tambahlah ilmu kita, bacalah bahan-bahan bacaan yang bentuk ilmiah, yang berbentuk cerita ke apa ke, sejarah ke kan, supaya kita ni menambah-nambah ilmu kita sehari. Pak Latif ni yang lihat seorang yang bukan biasa-biasa lah sebenarnya, kerana dia boleh mengarang sebegini banyak novel dalam masa yang singkat ni. Kan pelik tu. Bukan nak muji-muji dia tak terpasal, tapi Anjang lihat sendiri, dia bukannya background dia memang katakan pendidik yang katakan memang penulis dari asal, tidak. Tapi dengan Allah beri pada dia, kan niat dia betul, niat dia baik, dia boleh menulis sebanyak ni lah tajuk kan, banyak betul. Okey, terima kasih. Saya nak bayar guna handphone jap. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Harun datang beli buku. Semoga panjang umur, dan terus mendapat keberkatan. Ya Allah. Durian pergi sana. Sembilan mendatang. Setelah selesai membeli buku dan membeli buku di kedai, di booth Pak Latif ni, Anjang pun langsung pulang. Dan bawa saudara-saudari, tuan-tuan, tengoklah suasana dia kan. Di sepanjang nak turun dari tingkat 4 ni ke bawah, banyak sangat syarikat-syarikat yang terlibat dalam pesta buku ni. Ini sekali lalu je ni, saya tak singgah pun, ramai orang. Saya pun jadi tak berapa selesa lah, ramai sangat. Jadi selesai yang urusan, terus balik lah, singgah ke kafe di KL ni, ada restoran JSB di Kuala Lumpur ni. Kemudian nak terus balik ke Country Homes. Jadi tengoklah suasana ni, begitu ramai pengunjung ke pesta buku ni. Sebahagian besar dari mereka ni mungkin membawa keluarga lah. Kat bawah ni pun ada pertunjukan pentas. Saya tak pasti macam mana nak dapat adakan persembahan di sini. Kalau GH dapat buat show pun cantik ni, orang ramai.
supaya dapatlah kita ajak semua orang untuk cintakan Allah, takutkan Allah, cintakan Rasul, rindu Rasul melalui semua medium lah, sama ada pembacaan, pendidikan, ekonomi, hiburan. Jadi inilah cerita semalam. Cerita semalam yang saya pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022. Jadi siapa yang belum pergi, eloklah pergi. Ahlan wa sahlan. Nanti ada gambar sikit di luar tu, suasana bagaimana di luar bangunan ini. Jangan keluar sini. Shabab Book. Ni nak Instagram. RM3 saja. Apa benda tu tuan? Oh, ramai orang Pesta Buku ni. Dari yang rehlah pun ramai. Ini dia. Boleh? Ini depan ni. Mana? Saya tengok. Biryani Utara. Inilah suasana dia. Ini suasana di luar tuan-tuan sekalian, di luar pintu ni yang saya kata ada food van, food car, food truck ni yang meniaga makanan di sini untuk pengunjung yang mereka datang dengan keluarga, dengan anak-anak yang semua nak. Yelah tengah hari kan, jadi memang ada jualan yang tinggi dah sini, ramai yang beli belah. Ramainya makhluk ataupun beli buku-buku ni kan, jamu selera sini, dan ada tempat ruang untuk dia orang makan di situ. Terima kasih kepada Encik Lau, banyak betul dengan kenderaan, dan juga Encik kenderaan ni pun memang jam ke bawah ni. Ajwad Asyari membantu drive. Maaf, jumpa lagi tuan-tuan sekalian. Okey. Inilah buku-buku Pak Latif yang Anjang beli. Sayyidina Abu Ayyub Ansari, Nusaibah wanita Madinah pertama meluk Islam
Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Ummu Salamah, istri Rasulullah kan. Siti Khadijah, istri Rasulullah. Dan Aminah, ibu Rasulullah, bunda Rasulullah. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Tariq bin Ziyad, sahabat Rasulullah. Minta maaf, Tariq bin Ziyad, tabi'in, penduduk Andalusia. Safiyah, Sumayyah, Zinirah, Zainab Al-Ghazali, Rabi'ah Adawiyah, Hang Tuah, dan satu lagi Mat Kilau. Inilah buku-buku yang jangan beli. Ini dapat hadiah dari Pak Latif. Di sini kasihnya tumpah. Ini buku nama Pak Latif, cerita tentang pengalaman di Sarawak. Ampun maaf, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi.